Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adam bin Ismail, pelajar tahun 3 Syabatan Syariah dan Pengurusan. Okay, hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang infografik yang saya buat perihal seorang tokoh ekonomi dan akademik yang paling disegani di Malaysia, iaitu Yang Mulia Profesor Diraja Tunku Abdul Aziz. Beliau merupakan seorang tokoh yang paling disegani terutamanya dalam bidang pendidikan dan ekonomi di Malaysia. Nama sebenarnya ialah Yang Mulia Profesor Diraja Tunku Abdul Aziz bin Tunku Abdul Hamid. Jadi macam mana dia ada title Yang Mulia ni? Sebab beliau merupakan keturunan Diraja Johor. Bapanya Tunku Abdul Hamid, Tunku Abdul Majid merupakan seorang lieutenant dalam pasukan tentera Timbalan Serta Negeri Johor. Ibunya pula bernama Hamidah binti Abdullah, seorang rakyat Turki yang beragama Islam. Profesor Tunku Aziz ni lahir pada 28 Januari 1922 di London, United Kingdom. Selepas ibunya meninggal dunia ketika Tunku Aziz ni berusia 2 tahun, beliau dibawa pulang ke Batu Pahat, Johor. Beliau telah berkahwin dengan Sharifah Azhar Aziz dan telah dikurniakan seorang anak perempuan, iaitu Yang Mulia Tan Sri Datuk Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, yakni bekas Gubernur Bank Negara Malaysia. Beliau juga merupakan sepupu kepada intelektual Muslim tersohor, iaitu Yang Mulia Tan Sri Profesor Dr. Sheikh Muhammad Naqid Al-Atas. Beliau baru sahaja menghembus nafas terakhir pada tanggal 15 Disember 2020. Anugerah yang pernah dia terima, beliau telah dianugerahkan gelaran Profesor Darjah Ekonomi oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 17 Jun 1978. Ini membuatkan beliau satu-satunya pemegang gelaran tersebut di Malaysia. Selain itu, pada 1997, beliau telah dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beliau juga menempuh sejarah negara apabila menjadi penerima pertama Anugerah Melayu Terbilang sempena sambutan ulang tahun ke-59 UMNO di PWTC 11 Mei 2005. Anugerah itu disampaikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Pada 25 Jun tahun 2005 pula, beliau telah dianugerahkan sebagai tokoh ekonomi Melayu oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM. Pada tahun 2006, beliau juga menerima anugerah Akademik Negara sempena Majlis Pensyaraan Universiti Penyelidikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Seterusnya kita pergi ke latar belakang pendidikan Profesor Tunku Aziz ni. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Ngiheng dan Sekolah Bukit Zahra, Johor Bahru. Selepas itu, beliau menyambung pendidikan menengah di Sekolah Melayu Batu Pahat dan College Raffles Singapura. Pendidikannya bagaimanapun tertangguh seketika berikutan peristiwa pendudukan Jepun di Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua. Selepas tamat perang, beliau menyambung pengajiannya di Universiti Malaya, Singapura dan memperolehi ijazah dalam bidang ekonomi. Profesor Tunku Aziz juga turut memperoleh ijazah Doktor Falsafah di Universiti Waseda, Jepun dalam bidang ekonomi, sekaligus menjadikannya anak Melayu pertama yang melanjutkan pelajaran di situ. Seterusnya kita pergi kepada kejayaan dan jawatan beliau. Selepas tamat pengajian dari Universiti Malaya di Singapura, Profesor Tunku Aziz ni menyertai Perkhidmatan Awam Johor ataupun dikenali sebagai GCS pada tahun 1991. Bagaimanapun, tempoh perkhidmatannya tidak bertahan lama apabila beliau ditawarkan sebagai pensyarah ekonomi dari tahun 1952 hingga 1961. Pada tahun 1961, Tunku Aziz kembali ke Tanah Melayu dan berkhidmat sebagai profesor dan dekan Fakulti Ekonomi di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Pada Oktober 1998 pula, beliau dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Malaya dan berkhidmat selama 20 tahun. Seterusnya, beliau juga merupakan pencetus idea penubuhan dan sekaligus diangkat sebagai Yang di-Pertua Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad
yakni angkasa pada tahun 1971. Pada tahun 2005 sehingga 2008 pula, beliau menjadi Fellow Kehormat Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seterusnya, pada tahun 2006 sehingga 2009, beliau telah dilantik menjadi Ahli Majlis Tadbir Urus Pusat Pengajian Kedutaan Islam Antarabangsa BNM. Seterusnya, pada tahun 1956, beliau telah mencetuskan idea penubuhan dan sekaligus menjadi Ketua Pengarah pertama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Seterusnya, pada tahun 1959, beliau juga telah mencetuskan idea penubuhan Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Selain itu juga, beliau merupakan pengurusi Cosmopoint Sdn Bhd pada tahun 1995 sehingga 2020 dan juga pengarah Plus Express Berhad pada tahun 2002 sehingga 2020 dan juga pengarah Plus Berhad 1988 sehingga 2020. Sumbangan Profesor Ungku Aziz ni sangatlah banyak, terutamanya dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Jadi kat sini saya senaraikan 4 sumbangan terbesar beliau dalam bidang ekonomi di Malaysia. Okey, yang pertamanya ialah tabung haji. Salah satu masalah yang menarik perhatian beliau ialah masalah kemiskinan dan ini banyak ditekankan dalam pelbagai rencana dan pembentangannya. Malah tidaklah mengejutkan sekiranya Profesor Ungku Aziz ni dianggap ahli ekonomi pertama negara ini yang menyimpulkan punca utama masalah kemiskinan iaitu eksploitasi dan pengabaian yang menjejaskan pembangunan individu dan masyarakat. Sebelum beliau, pentadbir era kolonial dan orientalis barat sentiasa menyalahkan sikap malas bangsa Melayu dan kuatnya pegangan agama Islam sebagai punca kemiskinan, dan mitos tersebut diteruskan oleh setengah orang sehingga ke hari ini, walaupun sudah dibuktikan sebaliknya, bukan sahaja oleh Ungku Aziz tetapi juga oleh filsuf ulung Melayu dan sepupunya sendiri, Profesor Syed Muhammad Naqi Al-Atas. Menurut beliau, masalah ini berlaku disebabkan oleh pengabaian bersifat sistematik oleh pentadbiran British yang diteruskan pentadbiran pasca kemerdekaan dan eksploitasi orang tengah serta peminjam duit. Situasi sebegini nyata memberi kesan bukan sahaja pada taraf hidup tetapi juga kekuatan ekonomi kelompok miskin luar bandar. Hasil daripada pendedahan ini, Profesor Ungku Aziz berusaha mencari jalan menamatkan bentuk penganiayaan dan pengabaian yang memberi kesan buruk kepada taraf ekonomi orang Melayu dan Islam. Salah satu idea beliau ialah penubuhan tabung haji hasil dari cadangannya kepada pihak kerajaan pada tahun 1999 melalui Pelan Penambahbaikan Ekonomi Jemaah Haji Muslim. Pelan tersebut bertujuan membantu menambah baik taraf ekonomi orang Melayu Islam dengan menubuhkan sebuah syarikat. Menurut Profesor Ungku Aziz ni, idea di sebalik tabung haji ialah membantu taraf ekonomi bakal jemaah yang menyimpan duit untuk belanja haji, di mana kebanyakan mereka terdiri daripada kelompok miskin luar bandar. Idea ini timbul hasil kajian yang dilakukan di beberapa tempat di Malaysia dan ianya dibentangkan di bawah tajuk The Mobilisation of Domestic Saving in Southeast Asia di Bangkok pada tahun 1951. Menerusi kajian ini, Profesor Ungku Aziz mahu melihat bagaimana orang Melayu menyimpan duit dan mengapa mereka berbuat demikian. Hasil kajiannya mendapati orang Melayu takut menyimpan duit di bank ketika itu kerana bimbang duit tersebut bercampur dengan hasil riba. Selain itu, beliau juga turut mendapati tujuan utama orang Melayu menyimpan duit ialah sebagai duit belanja semasa perjalanan haji dan umrah. Selain menyimpan duit, mereka juga turut menggunakan duit tersebut untuk membeli binatang ternakan. Jadi, binatang-binatang ternakan ini kemudiannya dijual bila sudah tiba masa untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan
Jika mereka merasakan duit simpanan dan penjualan binatang masih belum mencukupi untuk membiayai urusan haji, orang Melayu ni juga tidak keberatan akan menjual tanah-tanah mereka. Menurut Profesor Ungku Aziz, tindakan sebegini menyebabkan mereka menjadi lebih miskin sekembalinya dari perjalanan haji dan secara tidak langsung telah menjejaskan ekonomi orang Melayu. Jadi, untuk mengelakkan budaya buruk ini berterusan dan menggalakkan orang Melayu belajar menyimpan demi masa hadapan mereka, maka ini yang membawa kepada penubuhan tabung haji. Okey, sumbangan terbesar keduanya ialah DEB, Dasar Ekonomi Baru. Ketika terjadinya peristiwa 13 Mei 1969, Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak memperkenalkan DEB ini sebagai langkah merapatkan jurang antara kaum. Pada ketika itu, Profesor Ungku Aziz dilantik sebagai salah seorang panel yang merangka Dasar Ekonomi Baru. Hasilnya, kadar kemiskinan dilihat mengalami pengurangan yang sangat banyak. Melihat kepada statistik inilah, DEB terus diperjuangkan dan teras dasarnya terus bertahan menerusi pelbagai dasar ekonomi yang wujud pada hari ini. Kejayaan DEB ini juga turut menjustifikasikan kenyataan Profesor Ungku Aziz bahawa DAB membantu orang Melayu terus bersaing dan yakin membina pencapaian mereka. Beliau juga menolak sistem meritokrasi yang menganggap ia masih belum sesuai dilaksanakan atas alasan jurang pendapatan antara golongan bandar dengan golongan luar bandar yang sangat masih jauh. Sumbangan terbesar beliau yang ketiga ialah angkasa, iaitu Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia. Pada peringkat awal, penubuhan koperasi telah bergerak di seluruh Malaysia. Namun, cuma tidak selaras dan rekod pencapaian kurang memuaskan. Jadi, tertubuhlah Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, ini Angkasa, pada tahun 1971 sebagai badan induk dan penyelia bagi semua syarikat-syarikat berdaftar di Malaysia. Jadi, Profesor Ungku Aziz ni telah dilantik sebagai Yang di-Pertua dan telah memimpin Angkasa selama 37 tahun. Selama di bawah kelolaannya, rata-rata koperasi di Malaysia telah menjadi bertambah pesat dan mampan. Ini membuktikan idea-idea beliau dalam bidang ekonomi telah banyak membantu memulihkan ekonomi masyarakat di Malaysia secara amnya. Seterusnya, sumbangan terbesar keempat beliau ialah Rida atau sekarang dikenali sebagai MARA. Dalam mengarungi dilema jurang ekonomi yang besar bagi Bumiputera pada Perang Dunia Kedua pada masa itu, penubuhan RIDA iaitu Rural Industrial Development Authority pada tahun 1950 telah memberi kesan yang besar kepada mereka. Pengurusi pengasas RIDA yang pertama ialah Datuk Wan Jaafar. Beliau kemudiannya melantik Ungku Aziz sebagai ahli lembaga RIDA. Semasa menjadi ahli lembaga RIDA, beliau, Profesor Ungku Aziz ni banyak menumpukan penyelidikannya terhadap sektor-sektor penting masyarakat Melayu. Contohnya pertanian, peladangan dan perikanan.